Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah. Kita kena ingat ikhwatul iman bahawa Allah Jalla wa'ala, dia bila dia kasih dengan satu-satu hamba, dia sayang, dia akan bagi pada hamba itu apa yang paling istimewa yang ada di sisi dia, yang paling istimewa, tanpa teragak-agak. Kita nak bagi sesuatu pun kita fikirlah, pasal kita pun jenis kita tak cukup modal, ada pun banyak tu je. Manakala alam ini Tuhan punya, dunia Tuhan punya, akhirat Tuhan punya, maka dia akan bagi pada satu hamba itu apa yang paling istimewa di sisi dia. Kekayaan, apa saja kita kata urusan dunia ini tidaklah terlalu istimewa di sisi Allah. Dekat kita ni istimewa sangatlah. Orang bagi kat kita 10 bilion, oh, masuk buat gila kita. Daripada elok jadi gila kita. 10 bilion dia bagi, tak gila kita. Taklah istimewa sangat. Tetapi yang paling istimewa di sisi Allah, apa yang dia ada ialah redha dia. Kita panggil dengan nama mardatillah. Quran kata pada kita tentang illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Setengah ulama tafsir kata ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu Quran mendedahkan jiwa dia. Iaitu dia ni tak ingat apa-apa, dia mengingat dia nak bagi satu benda tu kerana Allah. Maka Abu Bakar ni, sebahagian ulama tafsir kata dia ni illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia itu ibtigha'a wajhi rabbih a'la. Dia nak mencari redha di sisi Tuhan. Ibtigha' dalam bahasa Arab bermakna dia sungguh-sungguh, dia struggle sungguh, dia nak cari. Dia bukan satu pencarian yang biasa-biasa, dia cari sungguh. Allah kata wala sawfa yarda. Dia guna sawfa untuk menunjukkan dia pasti mendapat apa yang dia cari. Jadi Allah Jalla wa'ala ni khatul iman, benda yang paling mahal yang dia ada itu, dia ada redha dia, dia ada rahmat dia, keampunan dosa dia. Ini benda yang cukup mahal, dan yang tu dia akan bagi pada kita. Syurga dia punya, rahmat dia punya. Sampai Nabi sebut pada kita satu orang hak masuk syurga ni, dia masuk syurga pun dengan rahmat ilahi. Syurga dah Tuhan punya, boleh masuk syurga dengan rahmat Tuhan pula. Jadi ikhwatul iman, kita duduk dalam majlis ta'lim ni, ini satu daripada benda berharga di sisi Allah. Benda berharga. Jadi kita kena syukur. Kita kena syukur. Walaupun kita sibuk-sibuk duk fikir GST ni, tapi kita boleh duduk majlis ta'lim. Baik, kita sambung baca kitab kita ikhwan. Kita sambung pada muka surat 31. Kita berapa? 27. 30. Nombor 6. Nombor 6 31 lah. 30. Oh, tak sama lah. Buku saya 31. Tapi yang penting perkara yang ke-6. Yang sama. Baik, kalau saya boleh kita ingat balik muka surat yang muka 25, perkara yang pertama nak membersihkan jiwa, dia bagi ingat bahawa suci jiwa itu berada di tangan Allah. Pemberian Allah satu.
Yang kedua, tazkiyatun nufus tidak mungkin diperolehi dengan menempuh petunjuk dan jalan yang telah ditempuh oleh Nabi. Tak mungkin. Tak mungkin jiwa kita akan bersih kalau kita pergi cari jalan yang lain. Itu kita kena ingat. Yang ketiga, wajib bagi seorang hamba bersungguh-sungguh dalam tazkiyatun nufus. Dia memerlukan mujahadah dia. Yang keempat, tazkiyatun nufus harus dilakukan dengan dua perkara, iaitu dengan zahir dan batin. Yang kelima, barang siapa ingin menyucikan jiwanya, maka hendaklah dia menutup diri dari pintu-pintu dan perkara-perkara yang dapat menjauhkan dirinya dari tazkiyatun nufus. Jadi dia kena berusahalah sesungguh-sungguhnya apa yang boleh membersihkan jiwa dia. Dan yang keenam pagi ini, pentingnya memilih teman yang baik. Pentingnya dia memilih teman yang baik. Kita kata dalam syair-syair Arab, dia kata kawannya, ada satu kawan kita ni macam makanan. Kita makan, tak boleh tak makan. Artinya kawan ni tak boleh tak ada, hari-hari kita kena kawan dengan dia. Macam kita makan. Ada kawan dia kata macam makan ubat. Dia ubat memang penawar, tapi tak boleh makan hari-hari. Saja ambil segenggam Panadol telah macam makan kacang. Kata awak saja dia ubat, tak nanti mampu lagi. Ada kawan tabiat dia dengan kita macam ubat. Jadi bila kita kawan dengan dia? Bila perlu, supaya dia boleh rawat kita. Dan ada kawan perangai dia macam racun, yang memang kita kena jauhi dia. Jadi dalam tazkiyatun nufus ini, ikhwatul iman, pentingnya kita memilih kawan. Seorang Muslim harus berusaha mencari teman yang baik, yang dapat mengingatkannya untuk selalu berbuat kebaikan, dan berusaha menjauhkan teman-teman yang buruk. Ini satu proses. Memang kita baca kitab Imam Ghazali pun ada bab ni dia buka. Kita baca sejarah ulama-ulama hadis pun macam tu juga. Kita baca sejarah ulama mazhab pun begitu juga. Kata Imam Ahmad, kamu yang hadir majlis aku, jangan pergi kepada majlis Ibn Kulab. Kalau kamu pergi majlis dia, jangan hadir majlis aku. Kenapa? Takut dikelirukan. Ulama-ulama Ahlus Sunnah akan kata, kalau kamu duduk majlis as-saghir, jangan datang kepada majlis akabir. As-saghir adalah nama lain kepada ahli bid'ah. As-saghir berperkataan saghir, kecil. As-saghir majlis-majlis yang rendah. Majlis baca hadis palsu, majlis menyalah tafsirkan ayat-ayat Quran. Itu ulama hadis namakan as-saghir. Akabir perkataan kabir, maksudnya majlis yang mulia, besar, iaitu majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baca ayat Quran dan disokong oleh hadis Nabi SAW. Di antara tanda kiamat esok, banyaknya as-saghir dan kurangnya akabir. Banyaknya golongan as-saghir, orang-orang yang mereka ini memberi bahasa baru, perkataan baru, pandangan baru tentang agama, tapi mereka sebenarnya tak benar. Mereka tak benar. Mereka dipanggil as-saghir. Jadi ikhwatul iman, pentingnya cari teman yang mengajak kita ke arah situ. Imam Ghazali pula buat bab kewajipan menjauhi ahli fasik, menjauhi ahli fasik, ahli bid'ah dan ahli maksiat selama proses kita menerima rawatan. Kita duk bersih jiwa kita. Kalau bahasa hari ni kita kata tak campur sekali lagi, susah juga. Mesti kita hadkan. Dan ni tak ada orang boleh buat. Jadual ni tak ada orang boleh buat. Diri kita sendiri. Mujahadah yang kuat. Pasal tu ikhwan, Quran kata kepada kita tentang ayat akhir daripada surah Al-Ankabut itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini yang Quran sebut. Quran kata kalau kau bersungguh-sungguh daripada hati perut kau, fikiran kau, kau nak mencari hidayah Allah, lanahdiyannahum subulana. Jalan untuk sampai pada petunjuk Allah tu, Allah buka bukan satu, berbagai-bagai. Petunjuk Allah tu satu, tapi jalan nak pergi tu Tuhan buka macam-macam. Jadi orang tu dia kena kuat. Orang tu kena kuat.
dalam hadis menceritakan tentang seorang apa nama dia, kalau apa nama dia, dah lah, ingat dah, tak ingat dah nama dia. Apa nama dia? Julaibi. Ya, Julaibi. Julaibi dalam hadis menyebut bagaimana Nabi berpesan pada dia suruh mujahadah kuat. Sahabat-sahabat semua bagi warning pada bini-bini mereka. Kalau aku nampak hampa sembang dengan Julaibi, nanti kena dengan aku. Pasal Julaibi ni satu orang, dia lelaki, tapi dia tak boleh sembang dengan lelaki. Dia nak sembang dengan perempuan. Tu penyakit lah tu. Tu penyakit lah. Dia kalau sembang, tangan dia suka gantung. Bukan dah terkeliat pergi jatuh motor. Apa tak? Dia memang tabiat. Kalau sembang, tangan naik atas bau. Ni orang panggil Julaibi. Dia kalau ada perempuan 5 orang, yang keenam dia Julaibi. Jadi ini kita kata bukan senang proses itu. Tapi benda ni ada zaman Nabi. Dia ada zaman Nabi, bukan tak ada contoh, ada contoh. Jadi bila sahabat, iyalah dia ni memang lembut, tapi laki mana tak seriau bini dia penyampuk orang lagu tu. Itu tabiat. Jadi semua sahabat warningkan bini dia, aku tengok hang sembang dengan dia ni, nanti kena dengan aku. Satu hari orang kutuk dia. Orang kata ni semua ni tak lama sikit mati masuk neraka. Nabi dengar. Berubah muka Nabi. Apa jadi? Nabi mendatangi seorang sahabat. Nabi kata, aku nak pinang anak hang, boleh tak? Aku nak pinang anak hang. Oh, sahabat ni dengar, kan, korang tapak tangan Stadium Shah Alam lah. Tadah kan? Oh, dia balik. Nabi cakap tu tak habis lagi. Nabi kata, aku nak pinang anak hang. Oh, seronok balik, ya start motor balik rumah. Duduk sembang dengan bini dia. Loh, tak sangka no, Nabi berkenan kat anak kita. Kira Nabi masuk Minang kan? Pihak abang kata setuju. Nabi mai rumah. Nabi kata, aku nak masuk Minang anak hang. Ya Rasulullah, cukuplah takat ni. Ambillah anak kami. Nabi kata, alhamdulillah. Tapi Nabi kata, untuk Julaibi. Bukan kat aku. Untuk Julaibi. Lihat bapa ni tengok muka mak juga tengok muka bapa. Dia kata, ya Rasulullah, hang tak silap ke? Dah. Kita pinang anak hang untuk Julaibi. Kata bapa ni, ya Rasulullah, biar anakku mati tak menikah. Daripada aku nak bagi, dicakap bahasa yang agak kesat lah. Bahasanya agak kesat lah. Biar anakku mati tak menikah tak apa, aku tak ada cucu tak apa, daripada nak bagi kat sotong ni, aku tak bagi. Itu bahasa kita lah. Itu kesat lah, bahasa yang kesat. Aku tak bagi. Tak apa dah, kata betul Nabi sengam. Nabi dah buat apa? Anak perempuan dia dengar. Balik semua, Nabi balik, Nabi tak kata apa. Anak perempuan dia keluar. Anak perempuan dia kata, ayah, tolak ke peminangan tu? Awak bahasa kita kan, awak amah sangat. Tak ada pasal aku nak pembit aku Julaibi jadi menantu aku. Tak ada pasal. Tapi anak perempuan dia kata, ayah, masalah dia ayah, yang masuk meminang tu Rasulullah. Adakah baginda akan pilih satu orang yang jahat dekat saya? Dia Rasulullah, pilihan Allah. Jadi orang tua-tua ni macam baru, kan? Dia macam baru. Betul juga orang kata lah. Balik jumpa Nabi. Nabi kata, Julaibi, dia tahu dia salah dan dia ubah diri dia. Nabi kata, masa hang tolak pinangan dia, malaikat Jibril datang pada aku, kata, sesungguhnya ahli langit menerima pinangan dia. Maka dia tak perlulah pada anak kamu. Subhanallah, ikhwan. Apa saya itu ikhwatul iman? Perubahan itu dia kena main daripada apa orang putih panggil dalam ni, inner feeling. Inner ke ina ke? Ina bunyi macam nama orang kan. Feeling kita ni dalam dhamir. Dia orang boleh jadi perintis, tapi kawan tu hati dia tak terpicit, hati dia tak tersentuh, hati dia tak rasa.
hidayah tak sampai. Tapi sebab-sebab tu salah satu dia kawan. Ni kita duk kata sebab-sebab nak jadi baik, nak jadi jahat, sebab-sebab. Hakikat baik jahat hamba Allah tu lah. Diri kawan tu lah. Dia tak semayang ke, dia apa ke, dia. Tapi sebab-sebab dia boleh kekal tak semayang, pengaruh. Bi'ah dia sama ada bi'atul salihah ataupun bi'atul ghair salihah. Sekeliling dia. Maka ini ayat daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, kerana mereka tidak berhenti-henti, mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu orang-orang yang mengerti. Ini ikhwatul iman, ayat Allah nak cerita. Ialah ayat ini ada peristiwa dia berkenaan dengan orang kafir ini, orang yang tak ada iman. Kita nak bagi rahsia kita pada dia pun hadkan. Orang Arab kata hazar. Hazar, ha rozal, hazar, hazal ra, hazar. Apa hadkan? Ihzaru. Jangan cerita semua. Nanti hari baik lah, hari tak baik, hari dia marah dengan kita, habis semua tu. Keluar Facebook sekejap lagi, keluar WhatsApp sekejap lagi, kita baru duduk garu tempat tak gatai. Jangan, hazar. Jadi orang yang kita kena hazar nombor satu ni, orang bukan Islam. Dia baik, kita hazar. Pasal itu tanda satu orang tu baik atau jahat, dia bukan Islam, welcome daripada Islam. Dia mau tak mau? Welcome daripada Islam. Cerita dia apa kebaikan Islam. Bagi tahu kat dia. Dari segi pergaulan, dari segi apa yang kita tahu pasal Islam, bagi tahu kat dia. Lepas tu welcome dia. Kata sahabat, mai. Dia duk buat lagu macam tengok gambar hantu, Dracula, dia buat takut. Dia buat takut, dia satu orang yang menolak petunjuk Allah. Maka kita hazar lah. Kita hati-hati ya. Pasal itu dalam bab zakat ayat 60 Taubah itu ada perkataan wal muallafatu qulubuhum, iaitu orang yang sedang dilembutkan hati dia. Ulama fiqh bincang, orang yang boleh terima zakat adalah orang yang dilembutkan hati dia. Ulama fiqh bincang, depa ni sebenar-benar siapa? Satu pandangan kata mereka itu orang yang baru masuk Islam. Ini terutama dalam golongan mazhab Syafi'i. Tapi Abu Hanifah tidak. Abu Hanifah kata wal muallafah, ini adalah orang kafir yang dia sedang dijinakkan dan dia boleh terima zakat kalau dia susah. Bagi kat dia. Tunjuk kata Islam ni apa? Orang panggil apa? Caring. Oh, caring nah. Caring kita. Macam tu lah. Kita ambil berat, kita peduli pada dia. Ataupun kita campur dua-dua bahasa tu, share and caring. Baru tak nampak kelai sangat kan, nampak cantik bahasa tu. Kita peduli dia, kita share hidup dengan dia, bagi. Tapi apa kita kena takut dengan orang tak ada iman ni kalau kita kawan? Quran kata qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sekali-sekali kesan dia tak ada iman tu, bila dia marah, bila dia tak puas hati, keluar tu hang tak rasa benda tu boleh keluar dari mulut dia. Tapi kata Quran, wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tak keluar lagi duk ada dalam hati dia, lagi hang terkejut kalau dia keluar. Sekali-kali dia marah pada kita, kalau orang Kedah ni, pelak ni, oi, dia kata kat orang tahu pakcik ni pelak, boleh arwah dia tak ada mengucap. Kalau kata lok-lak tak apa lagi. Satu bahasa yang kita tak sangka dia boleh cakap, dia cakap.
Pasal apa? Dia tak ada iman, dia tak ada ihsan, dalam hati dia kosong. Bila tak ada agama, kosong lah. Walaupun nampak baik, tapi baik itu baik kosong. Baik itu baik kosong. Sekali-sekali Quran kata, qad badatil baghda'u min afwahihim. Kemarahan yang duduk di lidah dia ni, kau dengar, kau takut. Tapi kata Quran, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang dia simpan dalam hati perut dia tu, dia tak cakap lagi, akbar, lagi dahsyat daripada apa yang anda dengar. Satu aja. Pasal tu Nabi kata kahwin lah. Apa? Kahwin dengan siapa kita nak kahwin, kahwin. Di ujung tu Nabi kata, tengok kepada agama dia sikit. Tengok agama dia sikit. Sikit tu maksud dia bukan sejumput. Sikit. Tapi maksud dia orang ni orang yang tahulah agama dia tu Islam. Dia tahu. Dan dia ada sikit hormat dengan agama dia. Cukup. Bukan nak pergi kahwin dengan Al-Hafiz ke. Syarat kahwin mesti MA Syariah. Oh, tak boleh lah. Kan? Lagu tu mamak ni tak nikah lah. Kan? Kalau duk mau MA Syariah, jahanam kita. Tapi agama sikit. Agama ni duk tang mana ya kawan? Dekat sijil ke? Dekat BA kita buat ke? Dekat diploma kita buat? Dah ada. Agama ni duk ada dekat kita hari-hari. Cara cakap, cara marah, cara kita bangkit, cara kita tidur, cara kita makan, cara kita nilai orang, cara kita ketika kita marah orang. Semua tu adalah agama. Agama ni hari-hari. Agama ni bukan benda kita tunjuk satu retas ni, saya dah lulus dah fiqh ni, saya dapat 90. Tu bukan tanda agama. Satu retas tu tak ada apa-apa. Agama ni betul-betul hidup kita ni. Orang putih kata apa? Apa orang putih panggil? Tadi ni. Apa dia? Way of life. Tu way of life. Orang Arab kata nizam. Kita punya jalan tu. Nizam kita ni. Tu agama. Kita tengok satu orang, kita kata macam penyamun kawan tu. Tu agama, tu agama. Itulah agama yang ada pada diri kita, punya rapuh, punya sikit, sampai kita kata ke orang macam tu. Quran kata dekat kita, qad bayyana lakumul ayat. Semua ni kata Allah, aku dah cerita dah satu persatu. Bayyana, aku terang dah satu persatu pada hamba. In kuntum taqilun. Hampa boleh fikir. Kita baca dalam surah apa? Dalam surah Al-Mulk. Tiap-tiap malam duk baca surah tu. Tiap-tiap malam. Jangan tinggal baca. Ni handphone duk ada Quran kan. Senang aja. Sambil kepala duk di kepala katil tu, itu macam nyongjok kaki. Tabarakallazi biyadihil mulk. Masa penat tengok WhatsApp Ustaz. Tolak WhatsApp, baca pula. Cara orang lah baca Quran. Nak baca, nak tengok dalam tu ada apa, nak tengok juga. Jadi tu in one dia jalan sekali. Kan? Tak apa, baca. Dalam ayat kita duk baca tiap-tiap malam. Allah cerita manusia ada masuk neraka dua pasal. Pasal ada telinga tak mau dengar, pasal ada akal tak mau guna. Masuk neraka. Walau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa jadi? Fa'tarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dekat tu je Quran cerita. Dia pun masuk neraka, dia pun kata kalau kami mau dengar, kami mau fikir. Dua benda ni ikhwan, hidayah Tuhan, hidayah. Dengar dan fikir, hidayah. Manusia tolak hidayah pasal apa? Tak mau dengar. Dia kata jiwa saya tak boleh, jiwa saya tak boleh dengar. Tak habis Quran kata waqalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dia pun jawab kat Nabi Muhammad, waqalu qulubuna ghulfun. Dia pun kata, Muhammad, hati kami dah tertutup, kami dah tak boleh dengar. Dalam telinga kami ni ada waqr, ada penutup. Bainana wa bainaka hijab, antara kami dan kamu ada dinding, kami tak boleh dengar. Bila dengar tak mau, fikir tak boleh, maka masuk neraka. Bila masuk neraka apa jadi? Fa'tarafu bizambihim, menyesal ni tak tahu nak apa.
Allah kata lah hang baru nak menyesai, fasuqan, binasalah kamu dalam neraka sa'ir. Apa pun mau fikir sikit, mau dengar sikit, kita boleh selesai banyak bab. Kata dia, Nabi SAW menyebut tentang jaga tentang kawan ni. Nabi kata, tusahib illa mu'min, la tusahib illa mu'min, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kau bergaul kecuali dengan orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali dengan orang yang takwa. Nabi kata kalau nak sahib, nak ambil satu orang jadi orang baik, rapat dengan kita, nak share masalah dengan dia, cari orang yang dalam hati dia ada sikit iman. Pasal apa? Dia amanah. Orang cerita kat kita rahsia orang, oi, dia jadi gatai mulut tau. Bila dia cerita, kita ni kalau tak cerita ke orang, dia macam korap naik atas mulut. Dia jadi tak senang duduk, dia gatai satu badan. Bila kita boleh cerita dekat kawan nombor 2, nombor 3, korap tu hilang. Macam makan ubat kutip bang. Tak gatai, tidur lena. Hati manusia ni, kalau dia ada iman, dia tahu cerita orang tu amanah. Orang tak suka, kita pun tak suka. Kita nak cerita dengan dia supaya dia boleh nasihat kita. Kita ni pergi jadi, tak apa, kau jangan cerita kau. Nombor ustaz-ustaz orang duk main cerita ni pergi jadi satu CD pula. Satu CD pula. Dah CD tu pula pergi jual sana, jual sini. Kawan tu beli CD, macam cerita aku je, tak cerita kat kawan ni. Tak apalah kalau dia tak ada ingat apa, tak apa. Tapi kalau dia main rasa malu, tak naya, ustaz nak kena pergi tarik balik CD tu. Selagi CD tu beredar, berapa banyak orang dengar, satu aib, satu ghibah, satu umpah kita dah buat kat orang. Tu bayang kalau Nabi ni, Nabi nak cerita apa yang orang cerita kat Nabi, mai di telinga, Nabi nak sebut di mulut, mai di telinga, nak sebut di mulut. Oi, Nabi boleh cerita bervolume-volume rumah tangga orang punya pasal. Tapi tak, Nabi sengak. Apa Nabi kata? Nabi kata, jaga mulut. Mulut boleh buat orang tu masuk neraka. Pasal aib, la tajassus, la tajassus. Tersodok pergi korek, tersodok pergi ambil tahu lebih. Takat mana orang cerita, dia nak luah perasaan dia, kita dengar, zip tang situ, pemati tang situ, khalas, habis. Kalau kamu nak kawan, nak buat teman hidup, Nabi kata cari yang ni, illa mu'minan, illa mu'minan, cari yang ada sikit iman. Yang ada iman, bukan yang jenis tengah hujan dia jalan tak basah. Itu ada masalah tu. Hujan lebat dia boleh duduk jalan payung tak basah. Kereta jam, tak tahu kereta dia pi macam tak jam. Oh, kita kata ni mukmin, tu bukan mukmin, tu nama dia kepala otak dia. Hak tu jangan ambil contoh. Mukmin. Nabi kata wala ya'kul ta'amak, kalau kamu nak share makan, carilah dengan orang yang taqi, orang takwa, pasal dia jaga adab makan. Dia makan dengan kita semua nampak cantik elok, dia pergi makan dengan kawan dia, dia kata hang tahu dia tu kuat melantak, hang tahu tak, tengok badan kurus keremping, tapi dia mencekik. Dia bagi tahu kat kawan macam tu. Nabi kata tak, kalau kamu nak makan sepinggan, cari orang yang tak erti kata di belakang. Tak lah tuan, orang hari ni kan. Aku tengok dia tu, hang nampak baik sengak je, tapi pirana, dia kata hang bagi apa hilang. Di BKL ni dia kata kan, mai apa semua dia sapu busuk. Malulah kita ni, aib. Orang Arab ni benda makan, benda macam tu dia aib. Maka Nabi bagi ingat. Dan Nabi SAW sebut, Nabi kata, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dilihat dari agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia kawan. Dia ada pengaruh, kawan dia ada pengaruh nak share agama. Kita boleh berkelahi dengan mak kita di rumah, berkelahi dengan mak kita di rumah. Mak, kawan cik tak kata lagu tu, apa mak kata lagu ni? Dia bantah mak dia pasal kawan dia. Maka ar-rajulu ala dini khalili, rajul ini, satu orang ini, ala din, di atas agama, khalil.
Khalil ni bukan kawan biasa, kawan yang dia sayang. Kalau kawan biasa ni kita panggil sahib. Kawan yang lebih daripada biasa ni. Dia sayang. Kita nak sayang satu orang lebih daripada biasa, kena cari satu orang yang tak khianat. Tak khianat dengan kita. Tak, kalau sekali lagi kita percaya dia duduk pergi betapa dia gulung cerai mana ke, balik mencerita kat kita, dia jumpa tu, dia jumpa yang ni, kita percaya. Kita apa satu benda tak belajar, ikut dia. Berapa ramai orang sesat kerana kawan. Jadi dia cerita kat kita yang keenam, dalam tazkiyatun nufus, kita kena tengok kawan. Mesti tengok manhaj dia, cara dia hidup, mesti kita tengok. Yang ketujuh, dia kata, wajib diketahui bahawa para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus untuk membersihkan jiwa manusia, dan seluruh perintah syariat bertujuan untuk membersihkan hati manusia agar manusia mentauhidkan Allah Ta'ala, menjauhi syirik, dan supaya manusia bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini kita kena tahu, agama tu turun nak bagi bersih hidup manusia. Agama tu turun, dia nak buang habis benda-benda tak elok dalam perangai, dalam masyarakat, dalam akidah. Benda paling teruk ya dalam akidah. Takutlah kita nak cakap pun takut tengok orang hari ni, takut. Dan nobody boleh cakap, jangan buat pasal. Kadang-kadang orang buat satu benda tu, kita duk fikir, awak jadi macam tu lah. Kalau buat sorok-sorok tak apa, buat share dengan orang. Kata hari ni I pergi jumpa satu bomoh, ambil gambar boh dalam Facebook dah. Bomoh ni bagus lah, dia bagi salam lah dekat I. Bagi salam bagus, dia punya nilai macam tu. Bomoh ni bagus lah, dia bagi kepiah. Jangan kawan, bomoh. Hak bonyok tu lain bab lah. Yang perempuan hikmat dia tu lain bab. Manusia kawan, manusia ni, kita duk belajar agama ni kawan, kita nak ubah diri kita. Nak ubah sampai tahap mana? Bukanlah tinggi sangat pergi jadi tok wali dah. Nak ubah sampai jiwa kita ni, bila dia tengok benda mungkar, dia tengok benda yang tak betul, jiwa kita ni boleh kenal. Itu je. Dia tak jadi pening kepala, dia tak jadi keliru. Nah, kita tengok bomoh, syirik bomoh ni. Jumpa satu kawan, jom, dia kata malam Jumaat kita pergi tang kubur keramat mana, dia kata nombor malam Jumaat naik, bagus punya nombor. Jiwa kita kenal benda tu tak boleh. Syirik. Tu kita tak boleh confuse. Kita pergi pula satu tempat manakah mai semua lagu serban putih, jubah putih, rida semua pakai. Dia kata jom kita pergi ziarah satu kubur manakah. Kita jadi confuse. Pasal apa kita confuse? Pasal jubah dia. Itu maksud dia, kita tak kenal kita keliru. Kalau bomoh main dengan buah nyok dia tu, lagu duk pergi terapung, duk pergi kayu hati darat. Itu satu masalah pula. Ambil kayu hati darat tu pasal apa? Dia pergi kayu hati darat, tikar terbang dia tu. Okey, masyarakat kenal kata benda ni mungkar. Tapi kalau lain daripada bomoh, buat. Lain daripada bomoh, buat. Dan kita tahu, mesti kita kenal dia mungkar. Tak kira lah dia pakai baju kuning ke, baju tak kuning ke, tak kira. Mesti kita kenal mungkar. Hati kita ni nak bagi kenal yang tu. Jangan jadi confused. Kadang-kadang ikhwan, kadang-kadang dia tak jadi selalu. Jarang dia jadi. Yang dok feel confused ni siapa dia? Ulama satu masa bila tengok orang biasa buat benda syirik, baca hadis ni sampai daripada hadis sahih sampai hadis tak sahih baca. Bagi paku tongkang 7 inci ni atas kepala kawan tu. Ni betul-betul syirik. Tapi bila somebody else nak buat else. Bila main somebody, dia ni Mr. Somebody, kita sengak. Bukan kata paku payung pun tak keluar. Cukup dekat tu. Cukup. Nak bagi tahu apa ya kawan? Jangan ilmu kita ni buta. Jangan buta. Benda syirik dia tak ada negotiate. Kalau awak ambil syirik, iman tak masuk dalam hati awak.
Dan yang menjadi peneraju utama pada syirik ni syaitan. Syaitan, tak ada orang lain. Syaitan. Dan kerja syaitan yukhawwafu. Kerja dia bagi kita takut nak tinggal syirik. Dia bisik pada kita. Innama syaitan ya'murukum bil fahsya. Innama syaitan ya'murukum bisu. Dia bisik telinga kamu buat jahat, buat mungkar. Lepas tu dia bayang kata benda tu benda betul. Dia bagi kita takut. Hang kalau hampir potong tangkai kat anak hang ni, dia nanti menangis setahun. Dia menangis setahun. Tok Bomo tu habaq dah. Jangan potong sampai malam Jumaat minggu depan. Nak potong pun bagi cukup seminggu. Kalau tengah-tengah tak cukup seminggu pergi potong, budak ni jadi apa-apa, saya tak ada insurans lah. Tok Bomo. Tok Wan takut lah, cucu. Tok Wan takut lah, ada anak dia nak pergi potong, dia ambil golok perak, dia hambat anak dia. Nak bagi cucuku gila. Siapa tu? Setan. Dia bagi, hang jangan. Dan nak perang dengan setan ni, cukup setan dia ni. Jagalah ikhwan. Ni kita nak bagi kenal. Kan saya buat contoh ikhwan. Semalam saya bagi contoh Abdullah bin Umar. Hak ni kalau kita boleh kenal ikhwan, kita pergi tang mana pun tak susah lah. Abdullah bin Umar dalam hadis Bukhari, dalam bab sembahyang witir. Abdullah bin Umar ni siapa dia? Anak kepada Sayyidina Umar. Dia terkenal dengan nama Ibnu Umar. Abdullah bin Umar ni dia bermusafir lepas isyak. Ramai-ramai jalan pergi. Duk jalan, tengok subuh nak masuk. Dia beralih ke belakang, dia tengok 2-3 kerat sahabat dia tak ada. Dia sebagai ketua jemaah tu bimbang. Berhenti saat, pakat duk tanya mana depa ni pi. Duk tak lama, depa tumai. Maka Abdullah bin Umar dengan muka dia tak puas hati tu, pasal depa hilang tak abang sepatah. Maka dia kata, "Hampa pi mana?" Jemaah dia jawab, dia kata, "Minta maaf wahai Abdullah bin Umar, kita duk berjalan ni, kami baru sedang subuh nak masuk, witir kami tak dan buat lagi. Kita berjalan isya tak buat terus." Ni bukan kata tak buat isya, witir tak dan buat lagi, lupa. Macam tu sahabat jaga witir. Jadi Sayyidina Umar kata Abdullah bin Umar, "Habis apa yang hampa buat?" "Kami parking saat unta ni, turun sembahyang witir." "Banyak mana hampa buat?" Dia kata, "Buat 1 rakaat je." Bila dia jawab macam tu, kata Abdullah bin Umar, "Alaysa lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah?" Aku nak tanya dekat hampa, tak sampaikah lagi masa dia, hati hampa boleh ingat bahawa Nabi lah contoh yang paling baik? Masa tu mai tak lagi dalam hati hampa? Masa apa? Masa hati ni boleh pegang, hati ni boleh genggam, duduk dalam. Nabi contoh terbaik. Hampa tak tahukah satu benda? Bila Nabi bermusafir, Nabi sembahyang sunat atas kenderaan. Yang hampir turun bawah tu pasal apa? Nak ikut siapa? Bila kita naik kenderaan, boleh sembahyang sunat atas kenderaan. Yang hang susah payah pergi parkir unta, duk kena bayar pula sejam RM2. Ni pasal apa? Pasal apa? Tak sampaikah masa lagi hati kita ni nak genggam Nabi Muhammad, contoh yang baik. Ni masa tu ikhwan. Makam. Lalu Penang dia ada kampung makam. Okey dah, dia cantik dah, satu kampung tu satu makam. Kita nak bagi hati kita pegang. Mai macam mana orang, mai macam mana bagus dia cerita, mai macam mana elok dia bawa kita, hati kita dah sampai pada satu kenal Rasulullah contoh paling baik. Jadi tak ganggu-gugat. Mainlah Tok Wali dengan sayap 16 ke, tak ada sayap tikak terbang ke, buah nyok bangsi hikmat ke, teropong hikmat, kita tengok-tengok setara dengan Jack Sparrow lah jadi apa ni, tak tepi. Tapi nak sampai tempat tu, hati kita ni nak kenal. Susah ikhwan, susah. Kita kena tahu satu benda, Allah hantar para rasul nak bagi bersih hati manusia, dan syirik buat jiwa kita kotor terlampau. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat pada aku. Jin baik, manusia baik, mereka tak ada satu kerja besar dalam hidup mereka. Buatlah kerja apa pun, bisnes ke apa, jin nak kacau orang ke, dia boleh kacau. Satu jin, jin tu lah macam hang jadi jin pun tak apa. Tapi kalau hang jadi jin, hang tak sembahyang, hang nanti leceh. Hang jadi jin, hang tak mau iman pada Allah, hang nanti leceh. Turun satu ayat dalam Quran, bubuh nama surah tu surah jin. Cerita macam mana jin dapat petunjuk Allah. Jin dengar Nabi baca Quran, jin tengok Nabi sembahyang dengan sahabat sembahyang dengan Nabi, jin kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Kami duk tengok, kami duk dengar, kami duk tengok, kami duk dengar, kami rasa Quran ni ajaba, pelik lah. Pelik lah. Cuma jin dia tak ada satu kajian lah macam orang putih. Profesor Gary apa? Gary apa nama dia? Hak matematik tu. Bawa sampai tak kenal langsung profesor. Saya seorang je kenal lah. Dah siap kita ni. Gary Miller. Dia profesor. Kaji masuk Islam. Cuma jin tak ada lah. Jin pergi masuk lab mana, pergi buat pasal pada, kalau jin buat lagu tu mampu lah kita. Tapi satu benda jin dengar, jin fikir. Fa'amanna bih. Jin kata kami beriman pada Allah. Jin dia ada alam dia. Jin tak nampak malaikat, jin tak nampak Tuhan, jin tak nampak dosa dan tak nampak pahala. Kita ni duk rasa jin pergi duduk alam ghaib. Jin tu dikatakan ghaib sebab dia ghaib di mata kita. Bukan jin tu duduk di alam ghaib, yang alam ghaib betul itu. Ini yang Tok Bomo tak kerti. Jin ghaib lah. Pasal apa? Pasal nama dia jin. Jim dengan nun. Jannah, syurga tu nama dia Jannah kan. Beza dia jim, nun, ta marbutah. Jin tak ada ta marbutah. Dia punya masdar dia sama. Apa dia? Tak nampak. Maksud dia benda tak nampak. Bila kata jannah, satu nikmat, satu seronok yang tak nampak dengan mata, tapi dia ada. Ada di mana? Ada di negeri akhirat. Jin dipanggil jin sebab batang tubuh dia kita tak nampak, tapi dia ada. Tapi dia bukan ada satu alam setara dengan alam ghaib yang Quran kata apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia cuma ghaib depan mata kita. Pasal tu kadang-kadang kelibat dia. Sak dia mai. Kita berkali-kali. Tu macamnya dia mai tak apa elok. Ambil okok pelekat bagi hilang takut. Bagus juga isap okok ni. Bukan tak bagus, tapi dia pelingkup lagu tu lah. Mai tu macam ambil okok isap, lepas takut. Itu menunjukkan dia wujud. Tapi malaikat ni mana ada kelibat. Tengah-tengah duk mengaji lagu ni, orang biasa tak nampak, jenis ustaz je boleh nampak. Kan? Tu macam sengap. Dulu saya ingat lagi kita duk sembang kan, tengah-tengah sembang rancak dengan orang tua-tua. Tengah-tengah hang bisin, aku bisin, hang bisin, aku bisin. Kalau belah utara dia kata macam market keling. Sembang macam market keling dia kata kan. Dalam duk market keling tu tiba-tiba sengap sunyi. Orang tua kata apa? Malaikat lalu. Kan? Macam malaikat tu, abang permisi pak. Dia tahu. Dia kata malaikat ni dia lalu selalu. Tak, kita tak boleh nampak kelibat dia. Nampak dalam surah jin kata yang boleh nampak malaikat rasul. Dia nampak. Tahu sikit benda ghaib rasul. Lain akhir daripada surah Luqman, 5 perkara Tuhan cerita yang siapa pun tak tahu kecuali Allah, termasuk nasib yang ditulis di alam ghaib. Kita tak tahu. Maka jin tak tahu benda ghaib. Jin tak tahu besok nak jadi apa. Jin tak pernah tengok malaikat. Kalau jin boleh tahu benda ghaib, tak ada jin kapiang. Tak ada jin kapiang. Semua jin ni, tak dan kita main duduk sini penuh belakang ni. Nak masuk tak boleh dah. Kawasan merembang bulu rumah. Tengok-tengok jin main taklim. Tak ada ikhwan. Dia duduk di alam dia. Dia tahu satu dua benda yang kita tak tahu. Pasal apa? Dia boleh nampak kita. Lagi kita masuk tandas. Dia duduk tunggu dalam situ, dia tengok.
Dia ni dia pergi tandas. Dia tu pun tak tahan, masuk buka zip, berdiri, fire, brum. Keluar dia pergi bisik kat Tok Bomo. Dia kata dia tu kencing berdiri. Dia tahulah pasal dia duduk sana situ. Bukan pasal dia tahu benda gaib. Untuk Bomo pun satu macam yang drama swasta buat. Lagu duk baca, duk tengok dalam ayat. Tengok ayat. Tak sangka hang kencing berdiri, terkejut kawan tu. Dia kencing berdiri dalam pancuk, keluar dalam ayat. Keluar dalam mangkuk. Bukan pasal Tok Bomo tu tahu. Pasal jin tu duduk atas situ. Bukan pasal benda gaib. Pasal dia macam CCTV ya. Macam mana jaga CCTV tu boleh tahu. Pasal dia tengok CCTV. Main balik ha. Yang kita kata ambil polis ni otak bagus. Bukan semua polis otak tak bagus. Polis yang tak ada otak pun ada juga. Dia tengok CCTV. Kan Nabi kita baca doa nak masuk tandas apa dah? Minal khubusi wal khaba'is. Ataupun setengah bacaan minal khubsi wal khaba'is. Siapa tu al khubsi wal khaba'is? Jin lah. Memang dia suka duduk dalam situ. Buat lagu mana Allah buat dia reaksi dengan situ. Bukan pasal dia tahu benda gaib. Jadi bila kita masuk tandas, kita kata Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah hang tolong lindung aku. Lindung apa? Bagi dia tak nampak aku. Dia tak nampak. Jadi kita kencing melompat ke, kencing sambil kencing duduk menari ke, dia tak tahu. Pasal apa? Pasal Allah lindung. Pasal tu dia nanti bela. Jin ni pun, awak mata aku rabun hari ni. Dia nampak. Dia tak boleh bagi satu benda pasti pada Bomo. Dia keluar, Bomo lagu duduk tunggu dia. Apa dia tu buat lah pancok? Dia kata, not sure lah. Not sure. Dia ni keras juga ni kawan ni. Dia tak tahu, tapi nampak macam duduk menari. Tapi dia tak boleh bagi pasti. Bila tak bagi pasti tu, Bomo jawab lambat. Bomo duduk jawab lambat. Bomo tu nak teka macam mana gambar ni. Itu saja cerita dia. Nabi kata kita masuk bilik tidur. Nabi ajar. Kita masuk bilik tidur, pegang pintu bilik tidur tu, buka-buka, bismillah. Bila kita masuk bilik tidur kita, buka bismillah. Nabi kata dia tak nampak apa ada dalam bilik tu. Dia tak nampak. Itu kelemahan dia. Kita balik rumah, kita keluar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah kan. Kita keluar. Kita balik sekali lagi. Balik sampai depan pintu. Bismillahi walajna. Wa bismillahi kharajna. Wa ala Allahi tawakkalna. Masuk. Apa Nabi kata? Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Dia lagu, iyalah Allah Tuhan dia, Allah Tuhan kita. Kelemahan dia Tuhan tahu. Maka Tuhan bagi tahu kat kita kelemahan dia nama Allah. Nama Allah tu satu lemah. Macam malaikat ni, apa melemahkan malaikat? Anjing. Gambar. Oh, malaikat tak boleh. Dalam rumah kita ada potret. Duk pergi lukis kan, ada hak kawan bijak pegang satu pensel duk tepi jalan. Dia kata saya lukis muka you nak. Kita kata arti lukis. Kita tanya keluar cerah ke keluar gelap? Kalau keluar cerah aku mah, keluar gelap aku tak mah. Tak berapa lama dia kata, dia tengok lagu ni, dia kata tak apa macam jambu ayak. Dia kata bagi 45 minit potret dia tu dia. Kita pun tengok cantik. Pergi kedai frame tak mana, satu frame masuk pergi, balik-balik butang kepala katil. Dalam bilik kita tu malaikat rahmat takkan masuk. Dia takkan masuk, sabit daripada hadis yang sahih. Lagi satu apa dia? Anjing. Rumah ada anjing. Anjing macam mana? Dalam hadis Nabi kata anjing yang bukan anjing buruan, bukan anjing buat ajar, bukan anjing jaga keselamatan. Tapi anjing tu macam mana? Anjing tu kita peluk dia, kita sayang dengan dia, bagi dia mandi, bagi dia pakai bedak, sikat dia, bubuh lotion semua kat dia, potong kuku dia, ambil gambar sebelah dengan dia. Sampai anjing lain tengok macam dua pupu. Punya rapat, punya mesra, macam dua pupu. Siapa belah anjing macam ni? Apa orang putih panggil apa? Pek. Kita belah tu sayang kan? Nabi kata siapa yang belah anjing macam ni, apa akan jadi pada dia? Nabi kata dua benda akan jadi pada dia. Rumah dia malaikat tak akan masuk. Maka setiap kebaikan yang dia buat, Allah akan tolak setinggi Jabal Uhud.
Allah Ta'ala. Setinggi Jabal Uhud. Dia buat baik hari ni, dia pergi sembahyang sunat, sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah. Lepas tu anjing tu dia belah macam tu. Maka katalah sebulan dia boleh buat ibadat setinggi Jabal Uhud. Maka ditolak dengan dia buat baik kat anjing macam tu. Kalau kita ada keperluan dengan anjing, belah dia di atas nama keperluan. Letak dia di luar rumah, buat satu semuruk lagu tu kat dia, hang duduk situ. Nampak dia sakit, dia perlu bantuan, pergi tolong dia. Letak dia di satu tempat. Jangan bagi dia masuk dalam rumah, makan pun satu meja, garpu dia, garpu kita, semua lagu duk kongsi. Sebesar Jabal Uhud kita punya kebaikan, Tuhan tolak. Tuhan tolak. Macam tu juga dengan jin. Dia ada benda yang dia tak mampu. Dia tak mampu. Tambah jin hak jahat ni. Kalau jin hak warak, hak salih ni okey, hak jahat ni. Maka kita masuk rumah, kita kata bismillah. Dia tak dia masuk. Dia tak nampak pintu. Dia macam kena satu pukau. Dia tak nampak pintu, tak nampak tingkap. Macam orang menega kena buatan sihir ni kan. Dia menega, tapi pelanggan tak nampak kedai dia. Jin jadi macam tu. Nabi kata kalau kita masuk rumah, terlupa bagi salam dekat orang dalam rumah, terlupa baca doa, kita masuk, dia masuk. Kita pergi meja makan, dia pergi meja makan. Kita masuk bilik, dia masuk bilik. Kita tidur, dia tumpang tidur. Bahkan dia kata pula lagi, dia kata, hari ni aku dapat tempat berlindung. Maka apa dia nak buat? Dia buat lah. Maka jin tak tahu benda gaib. Jangan tertipu, ikhwan. Cerita bagus macam mana? Dia boleh cerita 10 tahun silam. Umur dia panjang. Umur dia panjang bukan ada lebih apa. Umur panjang, dia pun ada juga mana punya negatif. Lama-lama dia ambil gambar Tok Wan dia semua. Dia pakai duduk balik, pergi kedai Kodak, cuci, pakai tengok dengan bomo tu ni, Tok aku. Tengok tanduk dia macam Ultraman ni. Cuma cerita lah. Dia boleh cerita lah. Hadis, Nabi cerita. Ulama hadis cerita hadis yang menceritakan umur Nabi Allah Nabi Khidir. Umur Nabi Khidir. Nabi Khidir duk ada sampai lah. Ulama hadis kata, Nabi kata pada sahabat, daripada hari ni, hari yang Nabi dekat-dekat nak wafat, Nabi tengok muka sahabat dia, Nabi kata tak ada siapa boleh hidup sampai 100 tahun daripada Allah. Nabi kata kat sahabat, time tu dah time 100, time tu time 10 hijrah. Nabi kata tak ada siapa yang umur dia boleh pi antara kita ni, yang hampa duk ada dengan aku ni, boleh pi 100 tahun kemudian. Masa tu sahabat pun dah berapa dah? Ada 60, ada 70, ada 50. Nabi kata siapa antara kita ni umur dia tak akan lajak 100 tahun akan datang. Tak. Nabi Khidir ni dia hidup zaman Nabi Musa. Nak mai zaman Nabi berapa ribu umur dia. Lepas tu pula daripada zaman Nabi dia nak mai 2012, 2015, 1500 tahun. Berapa umur Nabi Khidir? Habis tak ada mau 4000 juga. Mau 4000. Nabi kata tak ada siapa boleh hidup 100 tahun daripada hari ini. Tu Nabi. Habis dia mati dah. Jin, Nabi lama, Nabi Allah Nuh alaihi salam dalam surah Al-Ankabut 950 tahun. Ini di kalangan manusia. Tapi jin Allah bagi panjang sikit umur dia. Umur dia panjang sikit, dia boleh pergi sampai 200. Dia ada memori yang kuat. Pasal dia isap okok dah, apa ni semua dah, dia jaga kesihatan dia makan akak kayu, makan gula. Kecil mana jin tak kena kecil mana. Kan? Macam kawan tu lah, dia dengan panjang janggut semua dia main, dia pun dah tua kat 70. Dia kata tanda kita tua ada 3, dia kata. Satu, dia kata tanda kita tua. Satu, memori kita tak kuat. Kita tak boleh ingat banyak benda. Dia kata lagi 2, aku pun dah tak ingat dah. Pasal memori aku pun dah tak kuat dah. Itu tanda dia tua. Tanda dia tua. Jadi kalau orang jin boleh cerita lebih ke orang, benda tu memang masuk akal. Makul, masuk akal. Tapi had. Masalah dia, kita duk pergi percaya lebih. Jin nampak malaikat terbang, tak boleh nampak. Benda tu benda ghaib. Syurga tak boleh nampak, tak boleh ghaib.
Masa Nabi pergi Isra Mi'raj, tak ada satu setan ikut. Nabi dengan malaikat Jibril aja. Habis mana orang boleh tahu? Apa yang Nabi cerita saja kita tahu. Lain kita tak tahu. Jadi ikhwatul iman, Allah buat manusia dan jin untuk ibadat. Firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah mencipta kamu dan orang-orang sebelum daripada kamu supaya kamu ada takwa. Penulis kitab kita ni dia nak cerita yang ketujuh, Nabi datang nak kikis syirik. Nak kikis syirik. Tazkiyah yang pertama syirik. Maka dia bawa ayat-ayat Allah Ta'ala suruh kita jangan buat syirik. Firman Allah, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum inittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kami telah memerintah kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Para nabi sebelum Nabi Muhammad, Allah bagi kitab Quran, ke kitab yang suci ni, dan juga kepada kamu Muhammad, agar bertakwa kepada Allah. Tapi jika kamu engkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Allah bagi kitab ni untuk apa ikhwan? Kitab ni turun mai, Allah tak benarkan kita buat kufur. Dan dalam Quran Allah cerita kufur tu apa dia? Kemuncak kekufuran adalah syirik pada Allah. Muqaddimah nak pi pada syirik, pakai tangkai, duk percaya bomo, duk pi buat benda pelik-pelik, amal duk pi ramal bukan-bukan, ini semua kita bagi muqaddimah pada syirik, agama tak bagi. Tak tahu. Pasal tu hadis-hadis Nabi, Imam Ibn Qayyim tulis dalam kitab dia Al-Manarul Munif, di antara cara kita nak kenal hadis-hadis palsu ni, hadis-hadis duk cerita tentang ramalan. Boleh sebut tarikh, sebut angka, sebut zaman, sebut masa. Ini semua kalang kabut punya hadis. Hadis sahih dia wahyu. Nabi cerita akan datang satu masa, lepas tu Nabi cerita apa nak jadi pada masa tu. Masa tu bila? Wallahu ta'ala alam. Nabi kata, ya'ti alaikum. Akan datang pada kamu. Bila tak tahu. Ini boleh abang. 2013, dalam bulan puasa pula, puasa ke-15, hari pula jatuh hari Khamis malam Jumaat. Boleh abang detail. Yang tu biasanya bukan Nabi abang. Kata Ibn Qayyim, ini semua cerita tak betul. Semua cerita palsu. Maka jangan kamu buat syirik kepada Allah. Firman Allah, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini Allah dia macam tu. Wa hadaina hun najdain. Dia sifat dia macam tu ikhwan. Pasal tu Islam ni kita duk belajar ni ikhwan, kita tak perlu takut. Dia agama petunjuk Allah Ta'ala, dia petunjuk. Lepas tu sifat petunjuk ni dia challenge. Dia challenge kemungkaran. Ma'ruf dia challenge kemungkaran. Hak dia challenge kebatilan. Kita jangan takut. Kalau ada benda batil nak main challenge, bagi dia challenge lah. Apa Quran kata, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau hampa tak puas hati dengan wahyu kami turun dekat Nabi kami Quran 30 juzuk, lah senang. Allah kata aku challenge hampa, ambil satu surah pendek-pendek, buat bagi sama. Barih dia, perkataan dia, cerita dia, manfaat dia, hikmah dia, pengisian hidup dia sama orang buat. Quran challenge. Fa illam tafa'alu wa la tafa'alu. Kalau hang tak boleh buat, memang hang tak boleh buat. Fattaqun nar. Takut. Hang cuba juga nak buat, depan tu duk ada api nak bakar, api neraka. So, kita tu takut. Kita Syiah banyak lah. Memang dia banyak nak buat ke mana. Tapi jangan takut. Biar kat dia. Hari takkan biar pergi kat dia. Challenge lah. Kalau dia rasa hak dia cakap itu betul, suruh dia bagi peluang dia cakap. Kita ikhwan di atas kebenaran, pasal apa kita takut?
Lepas tu kita kena yakin kebenaran kita buat itu ja'al haq wa zahaqal batil. Dominan kebenaran, tapi kita takut. Kita takut bila orang cakap, kita kata takut orang terpengaruh. Kalau kita takut orang terpengaruh, maksud dia kita tak ada pengaruh. Kita duduk belajar. Satu masa dulu kita tengok apa? Isu Bible dalam bahasa orang putih dengan bahasa Melayu ni. Ramai orang Melayu boleh bercakap orang putih lah ni. Kecuali saya seorang lah. Ramai orang Melayu boleh cakap orang putih. Boleh baca orang putih. Anak-anak orang Melayu hak duk pergi mengaji luar-luar negeri ni semua ni bercakap orang putih, bukan bercakap Jawa, cakap orang putih. Bible di luar negeri itu bukan bahasa Melayu, bahasa orang putih. Kita takut orang Melayu reti Bible dalam bahasa Melayu. Anak kita reti orang putih macam mana? Apa nak abang kat dia? Hang semua hang boleh baca Bible, hang baca aku tendang lagi. Kita pergi Sabah, hotel Sabah, buka-buka pamit kan, lagu saya ni duk eja apa ni, biskut apa ni, buat resepi. Bukan biskut dia tu kata, ni bukan buku resepi, Bible. Orang tua-tua terlepas, astagfirullahalazim, batal lah wuduk aku, pergi ambil wuduk lain, batal wuduk. Apa pasal kita takut? Dan kalau dia baca buku dalam Bible tu, rosakkan akidah dia. Dah, biar dia nak tahu cerita Ibrahim, dia nak tahu cerita Nabi Yusuf, bagilah dia baca. Lepas tu, Islamnya mana? Islamnya produk mana? Jangan produk Islam pergi jadi sama dengan Bible. Pasal tu orang sama. Bila sama, bila anak-anak muda kata sama, maknanya sama. Tak ada salah apa. Bagi ada beza. Kita cerita pasal Nabi Ibrahim, cerita hadis-hadis betul. Jangan duk pergi cerita Nabi Ibrahim macam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman macam tu. Cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak percaya Tuhan bagi rezeki kat semut. Nabi Sulaiman kata, boleh tak aku nak bagi rezeki? Tuhan kata, hang bagi dia makan sehari. Semut tak mau makan. Semut kata kat Sulaiman, Sulaiman, aku tak boleh makan pasal apa? Pasal hang lupa. Sekali kalau aku makan pagi, habis, petang tak bagi, mampus aku. Jadi, aku simpan. Aku tak makan. Tapi kalau Allah bagi rezeki, aku tak takut makan pasal Allah tak lupa. Ya Allah, satu Nabi pergi jadi macam tu. Satu Nabi pergi jadi macam tu. Lepas tu, kena pula dengan cerita Bible. Nabi Daud ni, satu Nabi suka minum arak, suka buat zina. Pasal tu anak dia jadi macam tu. Nama. Bila baca Quran, bila baca tafsir, Nabi Sulaiman ni macam tu. Islamnya. Bila baca Bible, Nabi Daud ni tak guna. Betul, Islam pun ada kata kan, kalau bapak duk balik rezeki tak halal, anak tak boleh hafal Quran. Kata orang Melayu. Betul tak? Cantik dia masuk tu apa? Dia masuk tu cantik. Dengan anak kita, seronoklah baca Bible. Duk cerita Nabi Isa macam mana, Nabi Isa macam ni, Nabi Isa lagu tu kan? Baca Bible. Nabi Isa ni sampai jadi anak Tuhan. Cerita tu ngam. Pasal tu dia main takut. Orang terpedaya. Pasal apa kita takut? Pasal kita pun tak yakin kita duduk di atas kebenaran. Hidayah Allah, dia tak takut. Hidayah Allah, dia tak takut. Bid'ah, nak duduk depan, duduk Tapi sunnah ni, dia punya cara apa dia? Dalil. Apa dalil hang? Kalau dalil hang tak masuk dengan akal, kami tak ikut. Kerana tu ikhatul iman, Allah bagi tahu dekat sini, Allah ilham pada manusia. Nak jadi baik, nak jadi jahat. Allah ilham. Adakah satu orang tu boleh kata, saya nak buat lagu mana Tuhan dah bagi benda ni? Dah, Tuhan bagi dua. Hang pilih yang mana? Saya pilih dua-dua. Try tengok hidup dua-dua. Nak tengok jadi orang ke jadi apa? Try tengok. Ambil satu. Nak jadi jahat, try jadi jahat tengok. Berapa lama jadi jahat? 30 jahat seronok, 32, 35, 36, mai 37, mai 38, tak seronok jadi jahat.
perubahan muka pun jadi lain, rambut dah jadi lain, ayak muka dah jadi lain, masuk 40, 41, 42, nak pergi ke 50 tu. 42 pamek nak pergi 50, nak jogging pun takut. Nak jogging mula takut. Pasal apa ni? Kawan-kawan duk mai. Hak nama darah tinggi, kenciman ni, hak nama tak boleh kencing langsung dia mai. Takut. Step tu mula takut balik. Pasal apa? Itulah manusia. Pilih cara hidup macam mana? Pilih cara hidup. 30 punya makan ni, umur 30 kita makan. Oh, 2 tangan. Rasa lambat. Habis sate bagi Arna, habis Arna ambil rusa, pelanduk je tak makan. Duk tengok lagu tu aja. Mai 37, Mai 38, tak boleh. Masa umur 33 duduk bawa kereta, bawa motor, dia ni main potong sikit, dia jadi menyacak rambut. Nyacak rambut. Duk sengau. Potong aku lah. Ingat seorang ada lesen. Tekan minyak. Tekan minyak, potong dia balik, lega, puas. Mai 40, Mai 43, Mai 45, dia tu nak potong kita. Biar pergi lah, nak pergi mana potong pergi lah. Tukang. Kawan pit sebelah kita. Pit sebelah kita, buat tangan lagu tu kat kita. Kita kata Waalaikumsalam. Dia bukan bagi salam. Dia duk maki kat hang. Kita Waalaikumsalam. Allah mak, dia tu kata dah aku maki dia, dia jawab salam aku pula. Kita dah down, dia down sikit. Dia down. Pilihan jalan mana kita nak. Kita kata Tuhan bagi kat aku, Tuhan bagi dua. Otak buat baik, otak buat jahat. Hang pilih yang mana? Dan Quran satu panduan untuk pilih. Yang ke-8, dia kata kat kita apa ikhwan, hidup dan bersihnya hati merupakan pokok segala kebaikan. Adapun mati dan gelapnya hati adalah segala keburukan. Punca dia, hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang dicuci dengan hati yang tak dicuci, di situ punca hidup kita nak pergi kat mana. Nak jadi busuk hati, nak jadi hati baik, nak jadi berang, nak jadi boleh cool elok, duduk dekat hati manusia. Hati ni ikhwan, kalau dia gelap, kita tak boleh nak istilah gelap dia tu macam mana. Kita pernah duduk tempat gelap, tapi bila hati tu gelap, dia lebih gelap daripada tempat yang pernah kita pergi. Kita kata dunia ni gelap, matahari tak ada gelap. Kita sembang dengan kawan hadut selam dalam ayat laut ni. Dia kata makin duk masuk dalam laut, makin duk masuk, dia main satu gelap sampai tak dengar apa. Oh, dia kata pernah jadi takut, dia kata. Pernah jadi takut, tak nampak apa depan. Sunyi je. Oh, dahsyat. Dalam surah An-Nur, Allah cerita, kalau hati manusia gelap, Quran kata ibarat di atas ada awan, dan awan tu gelap. Langit dah jadi gelap, air laut dah gelap, sampai kalau kita keluarkan tangan kita, Quran kata kita dah tak tahu tangan kita ni kita nampak ke tak nampak, punya gelap. Quran kata hati manusia lebih gelap daripada tu. Dalam surah An-Nur Allah cerita umpama hati manusia. Pasal itu dia boleh buat satu benda tak terfikir. Tak terfikir. Dia nak kufur pada Allah ni, dia nak kata dekat Tuhan ni, tak terfikir kita. Maka dia habaq dekat kita di sini ikhwan, pasal apa kita nak hati kita ni bersih sikit? Pasal dia punca, masdar dia tu ada di situ. Punca ada di situ. Yang wajib difaham bahawa pokok dan sumber segala kebaikan dan bahagia seorang hamba adalah kesempurnaan hidup dan adanya cahaya. Dan hakikat hidup adalah hidupnya hati. Allah Ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathalahu fi zulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami bagi dia cahaya yang membuat dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam gelap hingga dia tak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.
Allah kata sama ke orang tu pernah duduk dalam gelap, tiba-tiba Allah bagi cahaya hidayah, dia dapat cahaya hidayah, dia boleh beza. Dia boleh beza, ikhwan. Bagi orang yang nak beza lah. Bagi orang yang tak ada beza, memang orang tu kata jurah yak tidung keladi. Tak boleh beza apa. Antum minggu kita lalu seminggu ni sampai hari ni hari minggu, dia mesti beza dengan seminggu sudah. Mesti beza. Sama ada ilmu kita, perasaan kita, mesti ada beza. Cuma sebahagian orang dia sedang, dia tak sedang. Tok Tak kata setahun, 6 bulan lah ni, 6 bulan. 6 bulan lah ni, kita dah masuk bulan 6 dah. Oh, cepat sangat lah, lagi berapa hari dah. Kan? Ni pasal cuti sekolah tak sabar tu. Kan? Kita dah masuk 5 bulan akhir ni. Mesti beza hidup kita dengan 5 bulan silam. Dari segi semua, emosi, matang ke tak matang ke, sakit ke sihat, kenal orang tak kenal orang, pengalaman, perasaan, kasih sayang, benci, dia mesti ada beza. Mesti ada beza. Ini adalah hidup, ikhwan. Allah kata sama ada orang yang 6 bulan sudah hidup dalam sesat, dengan hari ini Allah campak hidayah dalam hidup dia. Dia macam mana mayat. Quran buat contoh ni seperti mana kana maitan fa ahyainahu. Dia macam mana mayat. Orang tak tahu pasal Tuhan ni, hidup dia macam mayat. Nampak dia makan ragat, satu macam hidupnya ranggi, bagui punya, dia mayat. Di sisi Allah dia mayat. Kalau orang Melayu dia ada istilah bangkai bernyawa. Nyawa dia tak kat makan, nyawa dia tak kat minum. Lain dia tak tahu. Handuk cerita pasal Islam, handuk cerita pasal akhirat, handuk cerita pasal mati, handuk cerita pasal itu, handuk cerita pasal ni. Dia dengar, dia jadi ngalik nganga. Dia tak tahu apa. Tak boleh fikir. Tak boleh fikir, ikhwan. Cerita pasal mati dia dengar. Dia kata biar betul depa ni. Dia pun percaya sampai sedalam tu. Dia kata kat kita percaya sampai sedalam tu. Habis dia percaya macam mana? Dia percaya mati-mati ya. Takkanlah sampai malaikat nak main pukul abang. Malaikat tinggi. Dia lagu duk tengok lubang kubur tu 5 kaki, 6 kaki. Malaikat tinggi pukul. Dia kata dahsyat no. Dia pun percaya sampai lagu tu. Patut jadi pelik-pelik. Dia tu tak pelik. Kita pelik. Hati-hati, ikhwan. Hati-hati. Allah bagi petunjuk pada manusia. Apabila cahaya dan sinar hati kuat, maka terbuka baginya segala kebaikan, pengetahuan hakikat hidup. Itulah kita nak minta doa pada Allah, ya kawan. Biar apa yang kita tahu pasal agama ni, dia bagi satu cahaya dalam hidup kita. Allah bagi cahaya dalam hidup kita. Dia campak cahaya bila kena satu tempat, ya kawan, cerah. Jiwa kita ni jadi cerah, jadi luas. Dulu mata hati tak boleh nampak satu benda. Bila hidayah masuk, dia boleh nampak banyak benda. Hak ni sangat susah. Hak ni sangat susah, ya kawan. Sangat susah nak bagi nampak. Hanya Allah aja boleh buat benda tu. Dia kata firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan padamu. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dalam ayat ni, ikhwan, Allah bagi tahu apa dia? Setiap bendanya Allah suruh kita buat, Allah kata da'akum lima yuhyikum. Seruan itu bagi kita hidup. Apa saja daripada Allah dan Rasul, sifat dia bagi hidup. Dia punya lawan dia, apa saja bukan daripada Allah dan Rasul, kita turut, dia akan bagi mati kita. Iman sistem kita mati, budaya kita mati, mati semua. Semua mati. Cukuplah kita makan tangan kiri. Budaya baik mati dalam rumah tangga kita. Cukup dah. Bukan besar apa, bukan pergi ambil pistol ke M16 pergi rompak.
Tengok ke apa Dr. Fauzi Dariman. Apa Daraman. Dia pergi tepak kepala dia. Oh Allah. Allah. Dia ni di antara tokoh-tokoh sunnah tahun 80-an. Yang kata Dr. Fauzi Daraman. Dia 80-an punya tokoh. Jasa depa duk potong rumput bidaah ni. Tokoh-tokoh depa masa tu depa ni jangan cakap lah, depa duk tanggung label berat-berat ni. Heavyweight punya label ni. Kan depa ni kena heavyweight betul-betul punya. Masa tu kalau duk pergi semayang subuh tak baca kunut, yang tu semua nanti kena sidai. Dia sidai kita cukup-cukup. Zaman tu macam Dr. Fauzi Dariman lalui, Datuk Dr. Johari Mat lalui, Dr. Abdullah Yasin lalui. Dia puan ni. Zaman kita tak ada apa dah. Kita satu laluan istimewa. Mai kita taklim siap. Zaman kita orang panggil pula ceramah. Kita pula tak ada masa nak pergi ceramah. Zaman dulu orang tak panggil ceramah. Kata nak panggil ceramah siapa? Sebut nama Dr. Abdullah Yasin. Dia kata, "Sah, nak buat mai hajat, Ustaz. Tunjuk Allah." Nak ambil petunjuk Allah. Nak panggil Dr. Abdullah Yasin mai ceramah, dia nak kena semai hajat 3 malam, 4 malam. Macam pilang kawi, 3 hari 2 malam. Macam tu nak kena buat semai hajat. Dah buat dah, tak dapat lagi. Nak kena mandi pula. Mandi sapak. Nak kena buang semua tak elok dalam badan. Petunjuk tak mai. Sampai habis Isra' Mi'raj, petunjuk tak mai, tak panggil. Lah ikhwan, lah buka diary, tengok bulan 7 sampai kita istighfar. Ni ceramah apa ni? Tak ada malam rehat. Tajuk-tajuk pula orang bagi. Tajuk-tajuk pengurusan jenazah menurut as-sunnah. Dulu hang cakap tajuk tu nanti kena 3, 2, 4 mandatory. Kerja berat. Dulu. Lah ya kawan, orang tanya pula, "Ustaz, satu ceramah zikir menari ni boleh ke tak?" Kita pula jadi takut, demam kita. Makan Poston ke Panadol ke. Kata pasal apa? Tak betul kan nak cakap tajuk ni? "Oh Ustaz, lipat daripada kita." Penganjur kata lipat. Dulu jangan buat pasal. Saya ingat dulu tahun 80-an di Pulau Pinang, Dr. Abdullah Yasin mai ceramah. Masa saya kecil lagi masa tu. Dia mai cerita tentang apa nama bait syair ni. Bait syair, "Anta nurun fawqa nuri." Dia cerita, "Kamulah cahaya di atas cahaya." Dr. Abdullah Yasin tu dia muda, dia garang masa tu. Lah pun dia garang juga, tapi garang masa 30-an lain macam. Rimau pun lari tengok kita. Dia cerita, "Anta nurun fawqa nuri." Tak boleh kata, dia kata salah. Kamu cahaya di atas cahaya. Cahaya apa dia kata? Allahu nuru samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Allah supply semua cahaya langit ke bumi. Maka bila kata kamu di atas cahaya, anta nurun fawqa nuri, Muhammad di atas cahaya, Muhammad di atas cahaya Allah, dia kata mustahil. Maka jangan baca benda ni salah. Hari malam ni ceramah, besok pagi satu mesyuarat penting. Mesyuarat nama dia mesyuarat UTK. Ni, unit khas punya mesyuarat ni, hampa panggil siapa main ceramah semalam. Dia duk kata marhaban tak boleh, dia duk kata yang ni tak boleh sebut, al jannatu wa na'imuha tak boleh kata, atirillah tak boleh kata. Siapa start benda tu? Zaman 80-an. 80-an punya zaman. Oh jadi ya. Mai pula apa nama Ustaz Husin Yi. Saya ingat lagi satu khutbah Al-Fadhil Ustaz Husin Yi dari Pulau Pinang. Kita pun lagu duk melanggut dengar khutbah dia. Masa tu tak tahu nama dia. Awak ustaz ni macam Cina dah tengok. Awak ustaz ni macam Cina. Cina betul lah dia. Saya jumpa dia, saya kata, "Ustaz, dulu ustaz ceramah saya duk melanggut depan ustaz." Dalam ceramah dia bagi tahu. Dia kata orang Melayu ni ada masalah. Orang Melayu ni ada masalah. Masalah dia bila orang Islam balik Mekah ke apa ke, dia tak mau share. Dia tak mau share benda baik di Mekah. Dia duk cerita benda apa? Jaga baik-baik nah. Pergi Mekah kalau niat tak elok, tengah-tengah tawaf berbuih mulut.
Itu dia main cerita kat kita. Kita jadi orang putih kata scare. Betul kan? Takut. Nak pergi Mekah jaga elok-elok tu, niat mau suci. Macam suci dalam debu tu. Jaga elok-elok. Duk buat duit tak halal. Jaga, pergi sana muntah darah. Ustaz Husin kata, saya ingat lagi. Dia kata, dia pernah terlupa. Masa tu, yang duduk keliling Kaabah, Abu Jahal, Abu Lahab. Dia pun ni bukan kata tawah, minum arak dekat Mekah. Tak muntah darah pun. Dia kata. Jadi orang tua-tua duk dengar ceramah ni, Cina ni mai kok mana ni? Dia berlawanan. Balik Mekah dia kata, balik Zam-Zam, balik korma, balik kacang cerdik, makan kacang cerdik, kacang je cerdik. Kawan ni tak cerdik-cerdik. Balik air Zam-Zam, buah korma. Tak bagi Cina makan Zam-Zam. Pasal Cina ni kapiang, tak boleh makan. Dia terlupa, Ustaz Husin kata, duk makan, duk minum Zam-Zam, buah korma ni, Abu Jahal, Abu Lahab. Habis takkan Abu Jahal, Abu Lahab duduk sana makan burger? Yang itulah makanan orang Arab. Tapi dia balik Mekah ni, dia tak bagi korma ke orang kafir. Tambah korma tu dijampi pula, diruqyah pula. Tak boleh dia kata, korma ni korma, tak boleh. Ceramah. Malam ceramah, besok UTK main pula. Cina ni samana punya Cina ni. Dulu ikhwan. Saya jumpa Ustaz Husin. Kita nak jemput dia main ceramah. Dia kata, Syekh, sampai tahun depan penuh. Sampai tahun depan penuh. Sat lagi pergi Tokyo, sat lagi pergi Hong Kong, sat lagi pergi China. Saja saya tanya, Ustaz, ni duk pergi sana duk cakap apa ke dia, Pak? Dia kata, the same thing lah. Cakap pasal akidah, cakap pasal syirik, cakap perbezaan agama yang murni dengan agama yang direka-reka oleh nenek moyang kita. Saya kata, Ustaz, mereka boleh terima ke? Dia kata, yang tak boleh terima ni orang Malaysia aja. Orang lain terima. Anda tengok hari ni macam mana? Termasuk Dr. Fauzi Dariman tadi ni. Zaman mereka tu dahsyat, ikhwan. Mai kat kita ni satu kapet merah. Tak ada cabaran. Mai lagu kita ni, satu kita berjalan pi aja. Allah, kita jalan-jalan, bukan orang buat kita terseliuk sendiri, kita duduk kaki sendiri. Tak ada apa-apa, tak ada, kita yang gopoh jalan. Orang dulu, ikhwan, Masya Allah. Ayat ni kata pada kita, ikhwan, apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, semuanya bagi hidup jiwa. Zikir ke, selawat ke, yang main daripada Allah dan Rasul. Sifat dia membangunkan jiwa. Pasal tu kita duk ibadat ni, ikhwan, kita duk ibadat kepada Allah ni, satu je kita ingat. Kita nak ibadat pada Allah dengan cara Rasulullah dan kita ikhlas kepada Allah. Nanti hidup kita Allah urus. Satu benda je kita buat, ikhlas kepada Allah. Tak ada apa. Kita buat itu saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Cukup. Ikhlas. Semayang ke, sunnah ke, ikhlas. Apa nak jadi lepas tu? Serah kepada Allah. Apa orang nak buat kepada kita lepas itu? Serah kepada Allah. Pasal apa? Pasal Allah itu khairul hafizin. Dia sebaik-baik penjaga. Cukup. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang serah hidup dia pada Allah, cukup. Allah bagi dia cukup. Macam mana kita serah hidup kita pada Allah? Percaya Allah tu penjaga kita. Dia jaga alam ni semua. Kita ikhlas pada dia, hidup di atas sunnah Nabi dia. Serah kepada Allah. Nak sakit ke, nak sembuh ke, semua minta kat dia. Dia akan urus hidup kita, ya kawan. Kita tak buat banyak kerja sebenarnya. Semuanya Allah bagi pada kita adalah benda yang menghidupkan kita. Dan dia buat main lagi satu ayat Quran di mana Allah Jalla wa Ala cerita pada kita tentang wa kazalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh, yakni Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman,
tapi kami jadikan Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang sangat lurus. Ada pelajaran ikhwan. Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad pun tak tahu bahasa Quran sampai Allah berturun ke dia. Nabi Muhammad pun tak tahu apa dia iman sampai Allah perjelas kepada dia. Kalau itu ayat ni, ayat apa? Syura, ayat surah pada Syura 52. Ini saya ulang banyak kali ikhwan. Kita tak tahu apa pasal agama sampai apa yang Nabi cerita dekat kita baru kita tahu. Macam mana kita nak ambil idea kita ni pergi puasa, kita nak ambil pengalaman kita ni jadi dia agama? Tak boleh ikhwan. Hatta Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Allah kata ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Hang sebenarnya Muhammad, hang tak tahu apa dia Quran pasal belum turun lagi, dan hang pun tak tahu apa dia iman. Sampai kata Allah, ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Sampai kami buat turun hidayah kepada hang Muhammad, barulah hang tahu semua ni. Tu Nabi ikhwan kita. Pasal tu kaedah kita betul. Ibadat Nabi buat, kita buat. Nabi tak buat, kita tak buat. Orang nak kata apa? Orang kata dia nak kata apa? Dia nak kata al, dia punya suka lah, ikut suka dia. Prinsip kita betul, berpandu pada Quran. Dan satu benda di akhir ayat ni Allah kata, wa innaka, sesungguhnya hang ni Muhammad, la tahdi ila siratim mustaqim. Apa yang hang bawa tu sebenar-benarnya adalah petunjuk Allah ke jalan yang sangat lurus. Ikhwan, kita nak gigit benar ni dengan gigi yang paling kuat. Nak gigit, sakit kita, sakit. Nak sembahyang cara Nabi, zikir cara Nabi, puasa cara Nabi, nak semain tarawih ni, nak main ni, kacau. Tak simple lah. Semain tarawih ni satu sembahyang sunat. Kan cara cakap dengan budak-budak muda ni, sembahyang pun tak apa, tak sembahyang pun tak apa. Oh, dia kata lagu tu ke? Dia repeat balik. Dia kata tak sembahyang pun tak apa. Tak apa. Okey, tak apa. Dia kata tak buat lah. Semua orang tahu. Disiplin tu semua orang tahu. Selawat sunat. Yang kata selawat dalam sembahyang tarawih itu sunat, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi kalau tak ada, dia bukan tak apa, dia nak jadi apa? Dia canggah harus. Dia kata selawat sunat, kita buat 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, fadlan minallahi wa ni'mah. Dia pegang mikrofon, dia cakap. Kita kata wajib ke? Mana ada wajib? Dia kata sunat. Kita tanya balik, sunat tu apa dia? Sunat ni kalau kita buat pun tak apa, dapat dah extra pahala. Okey, kalau tak buat tak apa. Kita kata tak usah buat. Oi, hang gila tak buat. Tadi gila pula. Tadi kata tak apa. Lah macam mana jadi gila pula? Tengok. Insan ni dia ada psycho problem. Dia psycho, dia problem. Dia kata tak apa. Kita pergi rumah dia buat cok kodok, dia buat cok badak. Orang sini kena cok kodok. Ryan tahu cok kodok, ha? Dia buat cok kodok kita, dia buat cok badak. Tak ada lah badak, tapi cok badak lah. Dia kata makan lah. Kita pun teringin nak rasa cok badak, dia tempak tangan kita. Dia kata cok kodok. Dia kata sila makan. Kita lagi sekali nak ambil cok badak, dia tampak tangan kita. Dia kata cok kodok. Tapi bahasa dia, sila makan. Hang nak suruh aku minta darah cucuk apa? Dia betul. Kalau nak suruh aku makan cucuk badak, jangan buat cucuk ni. Kalau nak bagi aku makan ni, jangan bubuh yang ni. Tapi hang suruh aku pilih. Ni nama dia tuan rumah yang mental problem. Cukup problem tuan rumah aku ni. Dia pergi cerita dekat orang sembahyang tarawih sunat, selawat sunat, tiba-tiba dia tengok ada masjid sembahyang tarawih tak selawat. Dia buat dah. Macam tentera Sulu masuk Malaysia, dia buat satu cemas. Dia buat lagu nak menapas tersekat, macam jantung nak mai tak mai, mata peluh, hidung kembang, jadi macam jambu ayam hidung dia. Dia kata apa ni, sembahyang apa ni? Dia yang kata sunat.
Ikhwan, susah ikhwan dunia ni. Tapi satu benda ayat ni bagi tahu pada kita, peganglah ayat ni, kata sesungguhnya Nabi Muhammad di atas petunjuk Allah, sebenar-benar petunjuk Nabi Muhammad. You boleh bukti Nabi Muhammad buat dengan lapang dada. Kita kata ala ra'si wal aini, saya junjung di atas batu jembala saya, di atas hidup saya, ala ra'si wal aini, saya terima. Dengan hadis yang sahih, dengan sistem dia, awak boleh bukti, awak boleh bukti. Kalau awak tak boleh bukti, apa saya nak buat? Saya tak buat. Dia semayang mayat, dia hantar mayat, dia semayang mayat, dia bagi envelope duit, bagi envelope. Niat baik apa? Niat cukup baik, sedekah. Satu soalan, tang situ Nabi ajak sedekah ke? Kan Nabi ajak sedekah time mana? Nabi ajak sedekah dekat siapa? Dekat orang miskin ke? Dekat orang yang buat fardu kifayah ni ke? Nabi ajak sedekah macam mana? Kita tak tolak sistem sedekah, tapi cara tu Nabi ajak tak? Nabi ajak. Nabi ajak, kalau mak bapak kita mati, kita ada duit sikit, kita nak buat haji kat dia, boleh. Habis buat haji. Kita bawa diri kita buat haji dengan niat kat mak kita. Nabi ajak. Orang kata takkan ikut Nabi sampai setara tu. Dia cakap lagu tu. Takkan ikut Nabi sampai macam tu. Kita kata lebih daripada itu. Daripada mandi mayat, kapan, semayang, tanam, semua Nabi ajak. Jadi duk tengok-tengok kis bodoh, duit dalam envelope lipat-lipat, duk pergi kerja masuk dalam perut orang, poket orang ni, tak ada. Bila kata tak ada, saya tak mau buat. Tak mau buat. Dia dengar, dia lagu duk kelipok majik mata. Dia kata, kita dah panggil 16 karya ni. So awak panggil, awak selesai sendiri ya. Dia kata, jangan buat lagu tu, dia pemain dengan minyak, bukan ayat kolah masjid. Itu apa maksud statement tu? Maksud statement tu, kita kena pitakan duit kat mesin ATM lah. 16 karya, sebiji satu karya, sebiji kereta 4 orang. Untuk jauh, seorang RM10. Duit minyak asin RM20, duit tol asin RM10. 30, 80, RM90, RM100 satu kereta, 16 duk ada. Kita kata saya tak mau. Dia kata tu orang duk main semayang, orang duk main ziarah mayat, skipnya nala ke tabung duk ada dapat duit, pecah tabung lah. Pecah tabung. Duk pecah tabung biasa sampai pecah tabung haji. Punya duk pecah tabung. Pasal apa? Nak supply ni. Dia suruh pecah tabung. Pecahlah tabung tu sikit-sikit. Pecah. Bukan apa pun. Nak bagi mayat ni. Nak bagi duit kat mayat. Kita kata saya tak mau buat. Kita kata Nabi Muhammad di atas petunjuk Allah, dia tak buat, tak ada. Tapi ikhwan, telinga kena tahan. Keluar-keluar nak kena tutup daun telinga. Tak mau dengar apa. Kau ambil ke apa ke kapas ke sumbat sat. Orang kata kat kita ni, kita minum air pun rasa macam makan biji durian. Melekat dalam leher. Tu kawan kita hak mati tu kan, tertelan putik durian. Ni mak kepada Abdul Wahab ni mati putik durian. Pasal orang kata tu. Jalan ikhwan. Ayat ni kata Nabi Muhammad di atas petunjuk yang cukup besar. Allah Subhanahu Wa Taala menghimpun antara roh yang menghasilkan kehidupan dengan cahaya yang menghasilkan sinar dan pancaran. Orang beriman dan takwa kepada Allah selalu membersihkan hati, maka Allah akan menghidupkan hatinya dan memberi cahaya, yakni furqan. Hati kita ni ada furqan. Apa maksud furqan? Dia kenal, dia kerti beza. Dia kerti beza. Kalau kampung-kampung bila main pasal malam, dia nanti jual satu doa Nabi Sulaiman dengan jin. Siapa baca doa tu, pelekat di rumah, jin semua tak masuk. Dia bubuh perjanjian Sulaiman dengan jin, RM10. Dalam Islam ni kawan, doa lah yang paling simple. Dia tak ada orang tengah, dia tak ada orang atas, dia tak ada orang belakang, tak ada orang bawah. Doa ni orang baca doa dengan Tuhan. Dah tengah habis. Tak habis sebut nama siapa, selawat kat Nabi je. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampun dosa aku.
Habis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Habis. Tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada modal, tak ada apa. Syekh ke Maulana ke Habib ke Tok Wali ke, tak ada. Tok siapa pun tak ada. Kita dengan Tuhan lah. Apa kita nak minta ke Tuhan? Apa nak minta ke Tuhan? Ya Allah, ni mak aku sakit, ya Allah, tolong bagi sembuh. Kata di mulut kita, tak ada siapa boleh bagi dia sembuh. Hang seorang aja, ya Allah. Kalau hang tak bagi dia sembuh, aku susah hati, ya Allah. Tapi hang lebih tahu apa yang layak untuk hamba-Mu ni, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Habis. Habis. Doa tu, doa. Tuhan rekod. Tuhan rekod. Satu perempuan, nama dia Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah. Lari mai kat Nabi, lari mai kat Nabi. Ya Rasulullah, hang tengok asal lelaki aku ni duduk tak duduk, dia kata aku ni sama dengan mak dia. Nama dia Zihar. Orang Arab bila dia naik angin kat bini dia dan dia tak mau sentuh, dia tak bagi talak, dia bagi zihar. Zihar ni dia tak boleh sentuh bini dia sampai dia bayar kafarah. Zihar tak jatuh talak, tapi kafarah. Bagi merdeka satu orang, kena puasa 2 bulan turut-turut, kena bagi 60 orang miskin makan. Dia kena bagi. Nabi habaq satu-satu, ya Rasulullah, laki aku ni tua, hang nak suruh pergi mereka hamba apa? Dia pun macam hamba aku tengok. Tak lepas. 60 orang miskin. Wah, kami pun keh pagi, keh baru makan. Kalau tak keh tak makan. Ni macam mana? Tak boleh. Sebulan pun jadi lagu ni, 2 bulan nanti mampu cerai orang tua ni sekali lagi. Tapi dalam dia sembang dengan Nabi tu, dia rasa ada benda Nabi macam tak boleh tangkap apa dia kata. Tak boleh tangkap. Dia kata, Nabi kata, okey, dia talak hang. Tak ada. Dia bukan talak aku, ya Rasulullah. Dia zihar. Nabi kita macam talak lah tu. Tak. Aisyah kata, aku duduk dengar daripada jauh. Perempuan ni lama sangat sembang dengan Nabi. Quran cerita, laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dia satu macam asin, dia balik ke rumah, dia tak ada tangan pada Allah, dia kata, ya Allah, tolong ya Allah, bagi faham dekat Rasul hang ni apa yang aku maksudkan. Allah dengar. Allah kata, laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah dengar cerita satu perempuan duk bertengkar dengan Nabi pasal lelaki dia. Kemudian kata Allah, dia sengap-sengap mengadu pada Allah. Mengadu pada Allah. Allah jawab masalah ni. Turun Jibril, bawa surah Mujadalah, bagi beza. Zihar lain, talak lain, li'an lain. Bagi beza, 3 hukum. Talak lain, zihar lain, li'an lain. Apa kena mengena tajuk kita bawa ni? Allah Ta'ala ni, dia boleh faham kita apa yang orang lain tak boleh faham. Yang orang lain tak boleh faham. Kadang-kadang jiwa kita ni dia jadi apa? Satu macam punya dia. Kita pergi kaunseling, bukan tak pergi kaunseling, tapi kita duk tengok pegawai kaunseling, faham ke apa aku ni? Apakah kaunseling tu? Dengan ayat peluh semua turun punya duk kaunseling kita ni. Sabar. Macam pergi jumpa Tok Qadi kan, laki baling terpawai. Laki geram baling terpawai, bengkak tengah belakang. Tok Qadi kata, sabar. Apa? Aku balik terpawai kat hang, tengok hang sabar tak sabar lagi. Kadang-kadang kita selesai dengan orang ni, orang tak boleh faham. Tak boleh faham. Benda yang macam tu, Allah kata, Allah faham. Kita minta pandangan. Kata, macam mana pandangan Tuhan? Kawan tu duk bagi pandangan satu-satu. Betul, kita tak tolak pandangan dia, tapi kita rasa dia tak faham kita ni. Dia tak faham kita. Dia tak faham kita. Mengadu pada Allah. Allah faham. Khawlah binti Sa'labah ni, dia rasa ada orang tak faham. Dia mengadu pada Allah. Allah kata, laqad sami'a Allah. Allah dengar. Ya ikhwan, sebahagian daripada peruntukan masalah yang kita ada ni antara kita dengan Tuhan. Dia tak ada boleh selesai dengan orang ni. Tak ada boleh selesai. Jika kita nak pilih kerja, dua-dua baik.
Mak kita kata pergi jauh apa hang beranak di sini, kerja di sinilah. Mak gaji pun sama, sana lebih RM2 aja. Lebih RM2 hang bayar betul, Jahannam RM2 tu. Ada benda jiwa kita lain. Jiwa kita lain. Mengadu pada Allah. Atau istikharah sekalipun. Istikharah sekalipun. Dah habis istikharah, satu doa asin minta pada Allah. Ya Allah, dia tak boleh faham. Hang saja boleh faham. Hang saja boleh faham. Kadang anak kita ada ingat macam ni, kita ada ingat lagu ni, laki ada ingat macam ni. Laki kata apa ni duduk pergi mengaji daripada pukul 11.30 sampai 1.30 tak habis lagi tu mengaji apa tu? Ai tak faham lah. Mangkit tengah malam mengadu, ya Allah wala mamak ni duk jadi lagu tu, ya Allah tolong saya ya Allah. Tak boleh faham. Tak boleh faham ya. Konflik jiwa ni pasal Allah pencipta hati. Hanya dia boleh faham. Anta waliyuha wa maulaha. Hang saja boleh tahu pasal apa jiwa kita berkembang, kuncup, sedih, gembira. Kadang-kadang duduk ramai-ramai rumah besar, dia rasa dalam ni sunyi tengah-tengah. Tak tahu pasal apa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, peliharalah aku daripada rasa sedih, tak tahu pasal apa. Rasa risau, dia mainlah nanti. Hang saja boleh pelihara perasaan aku ya Allah. Maka di sini ikhwatul iman, dia nak bagi tahu pada kita Allah menghidupkan hati manusia. Di muka sebelah tu dibawa ayat yang sama, juga cerita benda yang sama. Jadi ikhwan, di bawah tajuk kita ni kita jumpa 8 benda asas. Bila kita sebut bersih jiwa, benda-benda ni semua kita mau ingat. InsyaAllah lepas ni ikhwan kita masuk tajuk ketiga. Dia nak cerita dekat kita tentang keadaan hati dan macam-macam hati. Ada hati yang sihat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Dan hati kita ni duduk belah mana ikhwan? Apa tanda hati sihat? Apa tanda hati sakit? Dan apa tanda hati yang mati? Hati ni kira hati semua orang. Hati semua orang. Ini semua tanda-tanda, 1-2 tanda. Penulis kita dia banyak ambil daripada kitab Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kita manfaatkan, kita tengok. Dia bagi panjang umur, sihat badan. Allah izin, kita akan sambung bab yang ketiga, keadaan hati dan macam-macam hati. Wallahu a'lam. Ini ada satu soalan. Bagaimana untuk menjadi hamba yang menanti-nanti setiap waktu salat? Ada pendakwah menyatakan tidak benar cinta pada Allah jika masih belum ada rasa begitu. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha tahu. Dan masuk waktu salat kita nak salat lah. Tak mesti kita ada perasaan. Kita bila sampai time kita nak ibadat pada Allah, kita nak ibadat lah. Tak lebih daripada tu. Dan kita nak ibadat cara Nabi ya. Duk tunggu bila nak main subuh, duk tengok jam sampai tak tidur. Yang tu masalah mental. Yang tu bukan cinta pada Allah, tu mental problem. Tidur macam biasa. Kunci jam pukul 5 nak bangkit tahajud, bangkitlah. Kalau tak jaga 6 suku, dia main rasa apa? Benda kita nak buat tiba-tiba tak boleh buat benda baik, dia main rasa galat dia. Biasa, benda tu biasa. Yang tak biasanya jaga-jaga 6 suku. Hore aku tak sembahyang malam. Itu ada masalah tu. Alat ni benda biasa. Tapi duduk pergi tunggu lohok bila pukul 3 dah masuk masjid. 3 pagi masuk masjid, pasal apa? Nak tunggu subuh. Aku tak mau tidur pasal apa? Aku seronok nak sembahyang. Mental lah. Itu bukan tanda kasih. Macam Nabi ya. Sembahyang di awal waktu, jaga jemaah semua, tak lebih daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.